Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah pengarang dia Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jilid kelima, bab hudud lagi tak? Bab kitab hudud. Dalam bab ta'zir dia, bab ta'zir. Definisi ta'zir. Ta'zir secara bahasa bererti al-laum, yakni celaan dan makian. Ta'zir dimaknai sebagai pukulan yang bukan hukuman had atau pukulan yang berat. Hal ini dilakukan sebatas untuk menggugah perhatian, untuk tarik perhatian. Adapun secara istilah, ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan atas kejahatan yang bukan merupakan hukuman had maupun qisas. Seperti orang yang mencuri tetapi curiannya belum sampai satu nisab, orang yang berbuat zina kepada wanita yang bukan mahram, ajnabi tidak pada kemaluannya, ataupun orang yang menggali isterinya pada duburnya, orang yang mencela orang lain tetapi tidak sampai menuduhnya berzina, orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan, dan pelanggaran yang lain yang tidak ada aturan hukumannya dalam syariat. Di sini imam pemimpin hendaklah memberikan pelajaran dan hukuman pada pelakunya sebagaimana yang akan dijelaskan mendatang. Dasar pensyariatan hukuman ta'zir. Tidak diragukan lagi bahawa syariat ditetapkan untuk memberikan kemaslahatan dan mengurangi kerosakan yang terjadi di muka bumi. Untuk tujuan tersebut, ta'zir ditetapkan dalam kes-kes pelanggaran yang tidak ada ketetapan hukuman had maupun kisah secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini demi merealisasikan misi ini serta mewujudkan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Hukuman ta'zir terdapat dalam sunnah Nabi SAW melalui contoh-contoh yang tidak terhitung banyaknya, di antaranya adalah sebagaimana berikut. Pertama, perintah Nabi SAW untuk memukul anak-anak usia 10 tahun yang masih enggan melaksanakan solat. Jepak kau umur 10 tahun, tak semayang lagi, boleh bergodai, rotan. Yang kedua, keinginan Nabi SAW membakar rumah lelaki yang tidak mengikuti solat berjemaah. Yang ketiga, tindakan Nabi SAW membakar pelana kuda yang merupakan hasil rasuah seseorang dari harta rampasan perang. Yang keempat, perintah Nabi SAW untuk memotong kepala patung agar menjadi seperti pohon dan memotong kain pembatas untuk kemudian membuatnya seperti bantal. Yang kelima, perintah Nabi SAW untuk memecahkan kendi khamar dan menghancurkan serananya. Perkara-perkara yang membawa kepada agaklah. Yang keenamnya, perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar untuk membakar 2 pakaian yang dicelup dengan safran, ini za'faran. Dibakar sini, bukan benda tu betul-betul tak boleh bakar pada watin, tapi dia suruh bakar juga dah. Yang ketujuh, perlipat gandaan denda hukuman pada orang-orang yang mencuri di tempat yang tidak terjaga. Begitu juga kepada pencuri barang yang tidak dikenai hukuman potong tangan, misalnya buah-buahan, dan orang yang menyembunyikan barang yang hilang dari pemiliknya. Yang ke-8, perintah Nabi SAW untuk mengambil separuh harta orang yang enggan membayar zakat. Jadi ambil itu lebih lah. Sepatutnya 25%, ni 50% lah. Yang ke-9, tindakan Nabi SAW menahan seseorang kerana suatu tuduhan. Contoh-contoh ini dan yang lainnya berasal dari Nabi SAW. Sebahagian contoh ini telah diperbincangkan dalam perbahasan buku ini, sementara yang lain terdapat dalam pembahasan lain dalam buku ini. Intinya, Nabi SAW telah menghukum orang yang berbuat kesalahan dan memerintahkan para sahabat serta khalifahnya untuk melakukan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, La yudrabu fawqa 10 aswatin illa fi haddin min hududillah. Hendaklah tidak dilakukan hukuman cambuk, hukuman rotan di atas 10 rotan, kecuali dalam kes hukuman hudud yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah. Hadis sahih hadis Al-Bukhari Muslim. Kalau ikut yang ini tak sampai 10 lah. Kalau nak ta'zir lah. Sepeninggalan Nabi SAW, para khalifah memberlakukan hukuman ta'zir dalam perkara-perkara yang tidak ada aturan hukuman yang ditetapkan secara jelas dari syariat. Banyak sekali asar dari mereka yang memberitahukan pemberlakuan hukuman ini.
Di antaranya ada asar dari Ali mengenai seorang lelaki yang mencela orang lain. Wahai lelaki yang bejat. Wahai lelaki yang fasik. Ali berkata tidak ada hukuman pasti yang boleh dikenakan atas dirinya. Namun hakim penguasa menetapkan hukuman ta'zir sesuai pandangannya. Dinilai hasan oleh Albani, Hadir Al-Bahaqi dan lihat Al-Irwa. Adakah batasan terendah dalam hukuman ta'zir? Adakah ada batas yang macam tak ada cerita 10 lah. Menurut kesepakatan ulama, rujuk Maratibul Ijma', Majmu' Fatawa, lihat Ibn Abidin, Fathul Qadir dan Al-Mughni. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada batasan terendah dalam hukuman ta'zir. Rendah tu tak ada lah dah. Akan tetapi hukuman ta'zir boleh berupa segala hal yang menyakiti manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, pengabaian perkataan dan perbuatan. Hukuman ta'zir boleh dilakukan dengan menasihati pelaku, mencercanya, memberontaknya, mendiamkannya dan tidak menyapanya sampai ia bertabat, membuang dia, memberhentikannya dari kerusi kekuasaan, tidak memakai tenaganya dalam kesatuan pasukan, memotong upahnya, memenjarakannya, mencari wajahnya dan mengaraknya keliling kampung di atas kuda. Boleh juga dengan hukuman lain menurut imam, pemimpin dapat menjauhkan orang berbuat jahat dari perbuatan jahatnya dan mendorongnya untuk berbuat baik. Hakim lah kan. Adakah batasan tertinggi dalam hukuman ta'zir? Dalam hal ini ulama fiqh berbeza pendapat mengenai masalah ini menjadi 3 pendapat. Pertama, ta'zir tidak boleh lebih daripada 10 cambukan, 10 kali watan. Ini adalah pernyataan rasmi dari Imam Ahmad, pendapat Ishaq, Al-Laits, Ibn Hazm dan pengikutnya. Rujuk Al-Insaf, Kasyaful Qina' dan Muhalla. Mereka berpegang pada hadis riwayat Abu Burdah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yudrabu fawqa 10 aswatin illa fi haddin min hududillah. Hendaklah tidak dilakukan hukuman rotan di atas 10 deraan, kecuali dalam kes hukuman had yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Ibn Hazm mengatakan terhadap orang yang melakukan serangkaian pelanggaran bahawa hakim memiliki hak menjatuhkan hukuman 10 rotan cambukan padanya bagi setiap kes pelanggaran yang dilakukannya itu. Pendapat kedua, hukuman ta'zir mesti berada di bawah batas hukuman had yang paling sedikit. Kelompok kedua ini masih berbeza pendapat antara lainnya. Pertama tadi kata tak lebih 10. Kedua ni tak boleh paling rendah. Gitu je ayat dah. Okey, tapi pecah pula dah. Okey, pertamanya hukuman ta'zir secara kuantiti berada di bawah hukuman yang telah mendapatkan ketetapan dalam syariat secara mutlak. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayatnya. Al-Hidayah, Al-Bada'i, Rawdatul Talibin, Nihayatul Muhtaj, Mughni dengan syarahnya. Merujuk pada pendapat ini, hukuman ta'zir tertinggi menurut kalangan mazhab Syafi'i adalah 39 rotan, 39 cambukan. Kerana hukuman khamar sebanyak 40. Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi 79. Kerana hukuman menurut zina sebanyak 80 deraan. Hanafi ni bukan dia kata tidak anggap rotan khamar ni menanggapnya sebagai hudud lah. Allah Alam lah. Dia anggap 79 lah paling kurang. Okey, yang kedua, pendapat kedua. Dalam bab tidak lebih daripada hukum had ni dah. Hukuman ta'zir atas setiap tindak kriminal secara kuantiti tidak menyamai hukuman yang ditetapkan jenisnya. Ini adalah riwayat ketiga dalam pandangan Imam Ahmad yang disetujui oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana akan dikemukakan mendatang. Adapun landasan pendapat kedua ini adalah sebagaimana berikut. Riwayat marfu' yang berbunyi, man balagha haddan min ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Pada siapa yang menghukum mencapai batasan hukuman had pada suatu perbuatan yang tidak mengharuskan hukuman had, maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Hadis dhaif Hadir Al-Bahaqi dia berkata menurut pendapat yang terjaga ini adalah hadis mursal. Gitulah. Landasan pendapat kedua dah. Pendapat yang hadis kedua diriwayatkan dari Ibnu Musayyib bahawa dulu ada seorang budak wanita bersama 2 orang pria, 2 orang lelaki dia. Kemudian salah seorang di antara keduanya menyetubuhinya. Maka dia menetapkan hendaknya orang itu dicambuk 99 kali. Isnadnya sahih Hadir Ibn Abi Syaibah lewat Al-Irwa. Riwayat semakna juga berasal dari Umar seperti yang disampaikan oleh Ashram dan dijadikan dasar hukum oleh Ahmad. Namun Syekh Al-Albani mengatakan saya belum selesai meliti sanadnya. Begitulah ya.
Ketiga, dalil ketiga, hukuman disesuaikan dengan kadar kejahatan dan kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang telah ditetapkan hukumannya merupakan jenis kemaksiatan yang lebih besar daripada jenis kemaksiatan yang belum ditetapkan hukumannya dalam syariat. Sehingga dalam kes yang terkecil pun hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had. Contohnya tidak boleh mencambuk orang yang mencium perempuan yang bukan mahramnya lebih dari hukuman cambuk bagi penzina. Kerana meski sebejat dan sekeji apapun perzinaan, hukumannya tetap tidak boleh melebihi ketentuan. Apalagi yang lebih rendah daripada perbuatan zina. Ketiga. Pendapat ketiga. Hukuman ta'zir boleh saja melebihi hukuman yang telah ditetapkan syariat Allah. Jika memang pihak yang berwenang menilai adanya kemaslahatan umum dengan kelebihan hukuman tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad, salah satu dari pendapat Abu Yusuf, pendapat Abu Thar, sekelompok pengikut mazhab Syafi'i, At-Tahawi dari kalangan mazhab Hanafi dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkait dengan jenis kejahatan yang tidak dikenai hukuman had. Rujuk Al-Muhalla, Al-Kafi, karya Ibn Abdul Bar, Al-Kharshi, Rawdatul Talibin, Al-Insaf dan Al-Mughni dengan syarahnya. Mereka berpegang dengan alasan berikutnya. Hak ni siapa tak ada hak lah. Lebih hak daripada bunuh pun boleh siapa tak hak. Ikut pendapat yang ini lah. Pendapat pertama dah. Alasan pertama dah. Riwayat dari Nu'man bin Bashir bahawa ada seorang lelaki yang dituduh telah memperlakukan budak perempuan seperti isterinya. An-Nu'man berkata, aku akan memutuskan sesuai keputusan Rasulullah SAW. Jika kamu telah menghalalkannya untukmu, maka aku mencabukmu sebanyak 100 kali. Dan jika kamu belum menghalalkan bagimu, maka aku akan merejammu. Hadis ini dhaif. Hadis dhaif riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Dia tak boleh nak buat budak perempuan seperti isterinya. Gana tak ada. Tiap budak ni boleh berlaku je. Wallahualam lah. Tapi dia kata siapa tahap, kalau bukan tahap zina pun ada benda yang lebih daripada zina boleh buat. Tak tahulah apa dak. Bekal tadi sepatutnya tak kena dak. Tapi dia lebih hak kali dak. Yang kedua, diriwayatkan bahawa Ma'an bin Zaidah membuat stempel yang mirip dengan stempel Baitul Mal. Cok mohor dia. Kemudian ia membawanya kepada pengurus Baitul Mal dan mengambil sejumlah wang dari sana. Ketika berita tersebut sampai kepada Umar, maka Umar pun memukulnya sebanyak 100 kali dan memenjarakannya. Padahal dia bukan zina ke apa. Hotel siapa 100 kali ni. Lepas tu kena penjara dah. Sebab menyalahgunakan cuk mohor dia. Ketika ada laporan lagi untuk kedua kalinya, Umar pun memukulnya sebanyak 100 kali lagi. Setelah itu ada laporan lagi untuk ketiga kalinya, maka Umar pun memukulnya sebanyak 100 kali dan mengasingkannya. Jadi yang buat tu kena tangkap, kena hotel dah. Lebih daripada hudud dah, dah 100 kali dah. Hujah ketiga, diriwayatkan bahawa ada seorang Najasyi. Orang itulah. Dihadap kepada Ali ni, orang Ethiopia, ada orang negro ni. Dihadap kepada Ali dengan kes telah meminum khamar di bulan Ramadan. Lalu Ali pun mencambuknya merotannya sebanyak 80 kali dan memasukkannya ke penjara. Setelah itu mengeluarkannya lagi keesokan harinya dan memukulnya sebanyak 20 kali lagi. Ali berkata, aku mencambukmu 20 kali kerana perbuatanmu yang sengaja membatalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan sikapmu yang berani menentang Allah. Dinyatakan Hasan oleh Al-Albani, At-Tahawi, Al-Liha Al-Dirwa, Aku Malik katakan riwayat yang sama juga berasal dari Bahaqi. An-Najasyi di sini bukan Najasyi yang merupakan raja negeri Habsyah yang sudah masyhur. Bukan Najasyi tu dah. Najasyi nama lain ni. Bukan orang. Tak tahu lah bukan orang negara kan tidak. Nama dia Najasyi. Jadi sininya maksudnya dia rotel 80 kali kerana minum arak. 20 kali lagi rotel kerana dia ni boleh buka boleh puasa dengan arak dia. Yang keempatnya, diriwayatkan bahawa Umar menjatuhkan hukuman cambuk rotan kepada Sabir ketika mengetahui perbuatan bid'ahnya dengan pukulan yang banyak sekali sehingga tidak terhitung jumlahnya. Ini rotan pada Sabir kerana buat bid'ah lebih daripada 100 tahun, tak terhitung jumlahnya. Pendapat yang kuat, Abu Malik katakan pendapat pertama berpegang pada hadis riwayat Abu Burdah mengenai larangan memukul orang lain lebih daripada 10 kali cambukan rotan kecuali dalam kes hukuman yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah. Mereka juga memaknai
hukuman had sebagai hukuman dalam kes-kes kejahatan yang dijatuhi dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan pendapat yang lain memahaminya sebagai salah satu hak Allah, meskipun tidak dalam kes kesaksian yang telah ditetapkan hukumnya, sebab semua kemaksiatan termasuk pelanggaran terhadap had hukum Allah. Kalau nak kira, tak ada. Aku, yakni Abu Malik, katakan pendapat kedua inilah yang tepat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan had hukum Allah adalah apa yang diharamkan atas dasar hak Allah. Ibn Taymiyah mengatakan bahawa penyebutan hudud dalam Al-Quran dan hadis dimaksudkan untuk memisahkan antara yang halal dan yang haram, seperti kehalalan hal yang terakhir dan keharaman hal yang pertama. Untuk contoh pertama disebutkan dalam firman Allah, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 209. Sedangkan untuk contoh kedua disebutkan dalam firman Allah, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 157. Penyebutan vonis hukuman yang ditetapkan sebagai hudud merupakan kebiasaan baru. Adapun maksud hadis yang melarang mencambuk seorang lebih dari 10 kali kecuali dalam kes hukuman had, bahawa orang memukul untuk menegakkan haknya sendiri, misalnya pukulan suami terhadap isterinya dalam perkara nusyuz derhaka, lebih boleh melebihi 10 cambukan. Aku, yang Abu Malik, katakan alasan lain menunjukkan kebolehan menambah hukuman ta'zir lebih dari 10 kali cambukan dapat kita lihat dalam pembahasan mengenai keragaman bentuk hukuman ta'zir yang tidak terbatas pada cambukan dan pukulan saja. Aku, Abu Malik, merasa masalah ini sudah jelas. Adapun kalangan yang menyatakan bahawa hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had yang terendah, saya lihat tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertimbangkan. Menurutku, Abu Malik, pendapat yang paling moderat adalah yang membolehkan hukuman ta'zir melebihi hukum had terkait dengan jenis kejahatan yang tidak ada hukumannya. Sedangkan dalam kes kejahatan yang terdapat ketetapan hukumannya dalam syariat, hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had tersebut. Pendapat ini dah didukung oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi ginilah pendapat dia ni secara umumnya. Dia pilih pendapat yang terakhir ni. Bukan kedua ni kira-kira dah. Pendapat ketiga dah. Ya. Kedua. Ulah kedua pun gitu juga. Cuma ni tak boleh lebih hak juga dah. Ketiga ni siapa tak ada hak langsung dah. Dia tengok jugalah. Kedua atau ketiga lah kita tengok sini. Jadi iaitu hukuman hak tu tidak bolehlah over sangat. Dan ada perkara yang melampau lebih daripada boleh juga siapa tahap bunuh pun atau tak cinta sebut lagi hukuman mati tak. Semuanya tahap yang berat daripada biasa pun boleh juga. Daripada 80 tadi bicara ada 100 nak. Ali ni 80 hak narak 20 lagi kehnya buka puasa ni. Jadi 100 itu tak. Macam lebih dah nak. Tengok keadaan lah. Nah, benda-benda yang berat sangat barulah kita lebih daripada hukum had. Keadaan biasa bahawa nak didiknya secara asalnya jangan lebih daripada 10. Nah dah. Apakah ta'zir boleh berupa vonis hukuman mati tu? Ta'zir ni boleh ke siapa hukum mati ni dah. Rujuk Ibn Abidin, Tabsirah Al-Hukam, karya Ibn Farihun, Al-Insaf, Rawdatul Talibin, Al-Ahkam Sultaniyah dan Majmu' Fatawa. Apakah ta'zir boleh berupa vonis hukuman mati? Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, ta'zir boleh saja berupa vonis sampai hukuman mati. Sampai vonis hukuman mati pun boleh. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ia mengatakan bahawa orang yang sudah tidak boleh lagi dihentikan dari tindakan kerosakannya di muka bumi, kecuali dengan hukuman mati, maka dia boleh dihukum mati sebagaimana kes seorang yang memisahkan diri dengan jemaah kaum muslimin dan pembuat bid'ah dalam urusan agama. Allah Ta'ala berfirman, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatla nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Oleh kerana itu kami tetapkan suatu hukuman bagi Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana berbuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia sekali. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 32. Disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma." Jika ada dua khalifah pemimpin yang dibai'ah, maka bunuhlah satu di antara keduanya yang paling akhir pembai'atannya. Hadis sahih. Jadi, siapa tak bunuh walaupun dia bukan hukum had tapi kerana maslahat yang besar, takut jadi perpecahan lebih besar pada umat Islam, khalifah yang kedua tu, yang dibai'ah kedua, dikira boleh diperangi Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ja'akum wa amrukum 'ala rajulin wahidin yuridu an yufarriqa jama'atakum fadribu 'unuqahu bis-sayfi kainan man kana." Jika ada orang yang datang kepada kalian dengan tujuan memecah belahkan jemaah kalian, sementara kalian sepakat menunjukkan satu orang sebagai pemimpin yang ditaati, maka penggalah lehernya dengan pedang, siapa pun dia. Hadis sahih. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh seorang lelaki yang sengaja berdusta kepada beliau. Tak tahulah hadis ni kuat setara mana dah. Ad-Dalami pernah bertanya kepada beliau tentang orang yang tidak berhenti minum khamar. Maka beliau bersabda, "Man lam yantahi anha faqtuluh." Pada siapa tidak berhenti dari meminumnya, bunuhlah ia sebagai hukuman mati. Orang yang tak berhenti minum arak selama ni ada. Riwayat Ad-Dalami yang kata suruh bunuh Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i tidak ada indikasi yang mensyaratkan pembolehan hukuman ta'zir berupa hukuman mati. Larangan tegas disampaikan oleh Ibn Hazm mengenai hukuman mati sebagai hukuman ta'zir. Menurutnya, prinsip dasar yang harus dipegang adalah sabda Nabi SAW, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haram. Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian. Hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "La yahillu damu nuri'im muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin, as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah." Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan membawa Muhammad adalah utusan Allah untuk ditumpahkan kecuali kerana salah satu dari tiga hal. Seorang yang telah menikah lalu berzina, jiwa dengan jiwa, yang ini kisah dalam pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jemaah kaum muslimin. Hadis sahih. Bentuk-bentuk hukuman ta'zir. Hukuman financial, hukuman denda lah, bayar PT. Hukuman ta'zir boleh ditetapkan dalam bentuk hukuman financial, duit, bayar duit lah, denda lah, yang terbahagi dalam 3 bahagian berikut. Rujuk lihat Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah. Pertama, pengerosakan. Dibolehkan melakukan perosakan terhadap sesuatu yang digunakan dalam pelanggaran ajaran agama, baik berupa barang maupun sifat yang menyertai tempat tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Contohnya, merosak berhala yang disembah selain Allah, alat-alat muzik dan tempat khamar. Barang-barang tersebut boleh dirosakkan dan dibakar. Disebutkan dalam hadis riwayat Anas bahawasanya Talhah pernah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabiullah, aku membelikan khamar untuk anak-anak yatim yang berada dalam pengasuhanku." Maka beliau bersabda, "Ahriqil khamra wa aksir danananya." Tumpahkanlah khamar itu dan pecahkanlah gentungnya. Hadis riwayat Tirmizi. Bekas-bekas dia habis pecah dah. Padahal arak je dah Nabi suruh pecah juga. Untuk rojak anti lah, untuk menentang araknya. Diriwayatkan dari Umar bahawa dia memerintahkan untuk membakar sebuah warung yang menjual khamar milik Ruwaisyid As-Saqafi. Umar berkata, "Kami ini sebenarnya Fuwaisik, orang fasik kecil, bukan Ruwaisyid, orang yang cerdas kecil." Ali juga pernah memberi perintah untuk membakar perkampungan yang menjual khamar. Perosakan sarana kemungkaran, benda-benda yang boleh membawa kemungkaran, hanya boleh dilakukan jika tempat tersebut lekat dengan aksi kebobrokan. Memang terkenal lah tempat maksiat ke tempat arak dah. Bukan kerana harus dirosak secara mutlak. Hal ini sebagaimana terangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Hukuman denda lainnya, pengubahan. Maksudnya adalah menghilangkan segala sesuatu yang diharamkan dari benda yang menjadi objek kemungkaran. Misalnya memecahkan alat-alat muzik dan mengubah gambar atau patung dengan menyobek kepalanya dan semacamnya. Ataupun meruntuh, meratakan kubur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril,
فقال إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت كرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فأمر برأس التماثيل يقطع فيصير كالشجرة وأمر بالستر يقطع ويجعل في وسادتين منوذتين يوطان وأمر بالكلب فليخرج. Jibril mendatangiku dan berkata, malam tadi aku hendak menemuimu. Dan tidak ada yang menghalangku masuk ke dalam rumahmu untuk menemuimu kecuali kerana dalam rumah terdapat patung orang. Juga dalam rumah terdapat kain penutup yang bergambar berhala. Dan dalam rumah terdapat anjing. Maka perintahkanlah untuk memotong kepala patung yang ada dalam rumah hingga nampak seperti pohon. Perintahkanlah untuk memotong kain penutup untuk jadikan 2 bantal. Dan yang dibentangkan dan diduduki, dan perintahkanlah untuk mengusir anjing dari rumah. Rasulullah SAW melakukannya dan ternyata anjing itu adalah anak anjing milik Al-Hasan. Anak anjing milik Al-Hasan, cucu dia. Dan Al-Husain di bawah rak pakaian mereka. Pegang anjing tahun masa tu. Tak? Ada Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Ya. Denda dah. Jadi denda ni ubah. Dia cara-cara kaedah-kaedah hukuman ta'zir dia. Yang ketiganya, denda. Hukuman ta'zir berupa denda diperbolehkan menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dengan perincian khusus yang berbeza-beza di antara mereka. Pendapat ini juga menjadi pilihan Ibn Taymiyah, rujuk Ibn Abidin, Tafsir Al-Hukam, Al-Haqam Sultaniyah, Kasyaful Qina' dan Al-Fatawa. Mereka berpegang pada alasan bahawa pendapat ini sesuai dengan vonis-vonis hukum yang pernah dijatuhkan oleh Nabi SAW, antara lain sebagaimana berikut. Pertama, Nabi SAW membolehkan merampas hak milik orang yang ditemukan berburu di Madinah kerana diharamkan berburu di sana. Nabi SAW melipat gandakan balasan orang yang mencuri buah yang masih menggantung di pohon sebelum disimpan dalam wadah. Dalam hal ini terdapat hadis riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari datuknya yang diriwayatkan secara marfu'. Wa man kharaja bi syai'in minhu fa'alihi gharamatu mislaihi wal 'uqubah. Wa man saraqa syai'an minhu ba'da ayyuwiyahu al-jarinu fabalagha thaman al-mijanni fa'alihi al-qat'. Wa man saraqa duna dhalika fa'alihi gharamatu mislaihi wal 'uqubah. Barang siapa yang membawa kabur, buat lagi dah sesuatu darinya, maka ia dikenai denda 2 kali lipatnya. Dan mendapatkan hukuman barang siapa yang mencuri sesuatu darinya setelah diletakkan pada tumbukan biji. Dan yang curi tersebut telah mencapai harga perisai perang, maka ia dikenai hukuman potong tangan. Si pemilik dah. Barang siapa yang mencuri nilainya kurang dari itu, maka ia hanya dikenai denda 2 kali lipatnya dan mendapatkan hukuman. Hadis hasanah. Hujah yang ketiga, Nabi SAW melipat gandakan denda bagi orang yang menyembunyikan orang yang tersesat. Denda lah bagi menyembunyikan orang yang tersesat. Yang keempat, Nabi SAW menyita separuh harta orang yang tidak mahu membayar zakat. Separuh. Sepatutnya 25%, dia separuh. Sementara itu, kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i melarang hukuman ta'zir dalam bentuk mengutip wang dari masyarakat. Mereka beralasan kerana hal itu boleh memancing peluang bagi para penguasa untuk melegitimasikan tindakan mereka menguruk wang haram, kemudian memakannya. Maksudnya merampas harta rakyat dengan cara yang batil lah. Namun di sini mereka terlalu berhati-hati dengan mengabaikan dalil-dalil terdahulu atau menyatakan sebagai dalil yang mansukh terhapus hukumnya. Sebagai catatan, pembatasan hukuman ta'zir dengan harta dalam 3 bentuk telah disebutkan di atas tidak memberikan hak kepada hakim untuk merampas harta seorang dengan dasar autoriti hukuman ta'zir yang dia pegang. Tidak melampaui batas lah. Kena ada, kena bawa di parlimen BCM balik biar dihukum tu dengan baik. Jangan melampau lah macam hukum RM50,000 rakyat dah. Buka kedai RM50,000 tak menasabah dah. Jadi benda tu tak menasabah dah. Kita sampai tahap tu dia jadi makan harta rakyat dengan cara batil tu. Secara batil, secara haram tu. Dosa lah. Hukuman ta'zir dengan penjara dan pengasingan. Menurut kesepakatan kalangan ulama fiqh, hukuman ta'zir boleh dikenakan dengan kurungan. Tabin al-haqaiq dengan kurungan berdasarkan boleh kurung ada penjara. Berdasarkan firman Allah Taala berikut ini, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim
wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di muka bumi, kerosakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 33. Mereka berpendapat bahawa an-nafyu dalam ayat ini maksudnya adalah al-habsu, yakni kurungan dan penjara. Au yunfa ni diasingkan yang yunfa ni ataupun nafyu situ dah. Maksudnya al-habsu maksudnya kurungan atau penjara. Juga berdasarkan hadis Bahas bin Hakim dari ayahnya dari datuknya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menahan seorang lelaki kerana suatu tuduhan kemudian melepasnya kembali. Maksudnya macam penjara dah, tahan dah. Hadis hasan hadis Abu Daud, An-Nasi, At-Tirmizi dan Ahmad. Diriwayatkan pula dari Al-Hirmas bin Habib dari ayahnya yang bercerita, aku pernah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa serta orang yang berhutang banyak denganku. Beliau berkata kepadaku, tahanlah dia. Kemudian beliau bersabda, ya akha Bani Tamim, ma turidu an tuf'ala bi asirika. Wahai saudara Bani Tamim, apa yang hendak engkau lakukan terhadap tawananmu itu? Hadis Abu Daud dan Ibn Majah. Jadi cerita ni gitu dah. Jadi Nabi suruh tahanlah dia dah. Maksud macam penjaga dah. Al-Zalai telah mengutip sebuah ijma' atas keabsahan penjara sebagai hukuman ta'zir. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat bahawa hukuman kurungan penjara ni yang sesuai dengan syariat bukanlah memenjarakan seorang di sebuah tempat yang sempit, melainkan menahan seorang dan melarangnya mengadakan kegiatan dengan dirinya sendiri, baik di rumah atau di masjid, melarangnya bertugas di medan pertempuran atau menjadi utusan untuk bertempur. Oleh kerana itu Nabi SAW menyebutnya sebagai tawanan. Pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar tidak ada penjara yang dialokasikan khusus untuk memenjarakan manusia. Barulah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dia membangun sebuah bangunan di Mekah dan menjadikannya sebagai penjara Majmu' Fatawa. Sementara itu hukuman ta'zir dengan cara diasingkan telah ditetapkan sesuai firman Allah Ta'ala, au yunfa min al-ard, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Diasingkan itulah ulama kata penjara dah. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-3. Nabi SAW juga pernah memberlakukan hukuman ta'zir yang serupa terhadap orang yang bertingkah laku seperti lawan jenisnya. Ponden, set ponden ni ataupun tomboy ke apa dah. Tina pojate dah. Umar bin Khattab pernah mengasingkan Nasr bin Hajjaj ke Basrah ketika kaum wanita tergoda oleh ketampanan wajahnya. Dia ni tak ada pasal-pasal ke comel doh pula. No atalai juga dah. Jumhur ulama menyatakan kebolehan hukuman ta'zir dengan pengasingan. Adapun kalangan mazhab Hanbali berpendapat tidak ada hukuman pengasingan kecuali dalam perkara zina dan orang yang berperilaku seperti lawan jenisnya. Adalah kata gitu dah. Apakah hukum ta'zir wajib diberlakukan dalam kes yang disyariatkan untuk menerapkan hukuman ta'zir? Kalangan ulama fiqh berbeza pendapat mengenai orang yang melakukan pelanggaran yang dikenai hukuman ta'zir. Apakah hakim wajib memberlakukan hukuman ta'zir kepadanya? Dalam hal ini mereka terbahagi menjadi dua pendapat sebagaimana berikut. Rujuk Al-Hidayah, Al-Kafi, Karya Ibn Abdul Bar, Al-Mughni, Al-Insaf, Nihayatul Muhtaj. Pendapat pertama wajib. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Kalangan mazhab Hanbali menegaskan bahawa apa yang dikenai hukuman ta'zir dengan ketetapan dalil mestilah dilaksanakan. Jadi ta'zir itu wajib juga lah dilaksanakan. Sementara dalam kes yang tidak ada dalil tentang ta'zir, jika memang hakim melihat ada kemaslahatan di dalamnya atau ia mengetahui bahawa pelakunya tidak akan jera kecuali dengan hukuman ta'zir, maka ia wajib menjatuhkan hukuman ta'zir juga. Sebab hukuman ta'zir merupakan hukuman yang disyariatkan demi memenuhi hak Allah, sehingga hukumnya menjadi wajib sebagaimana ditegakkannya hukuman had, dan meninggalkannya berarti menelantarkan hukum-hukum Allah. Walaupun bukan dalam bab hudud. Macam tadi lah, rotai 20 kali, tinggal puasa dah. Yang kedua, tidak wajib. Pendapat kedua kata tidak wajib. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dia berpegang pada beberapa peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan di sana beliau tidak memberlakukan hukuman ta'zir. Antara lain sebagaimana berikut. Pertama, hadis yang menyatakan bahawa seorang lelaki datang menghadap Nabi SAW dan berkata, aku melihat seorang perempuan lalu mengencaninya, namun tidak sampai menggaulinya. Dia pegang dah kat gapa dia.
Beliau bertanya, apakah kamu solat bersama kami? Ia menjawab, ya. Beliau pun membacakan firman Allah Ta'ala berikut kepadanya, Innal hasanatu yuzhibnas sayyiat. Perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Surah Hud, surah ke-11 ayat 114. Hadis ni hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Anas bahawa Nabi SAW bersabda, Al-ansaru karishi wa aibati. Wa inna an-nas sayakthuruna wa yaqillun faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Kaum Ansar adalah tempatku meletakkan rahsia dan amanah. Tempat rahsia dan amanahku lah. Manusia akan terus bertambah dan berkurang, maka sambutlah orang-orang baik dari mereka dan maafkanlah orang jahat di antara mereka. Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, macam tak wajib jatuh hukum lah, kata maaf, kata gitu lebih kurang dah. Kalau bukan hukum had dah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan Az-Zubair pernah berperkara dengan seorang lelaki dari kalangan kaum Ansar mengenai aliran air di tanah yang berbatu. Beliau memutuskan untuk memenangkan Zubair. Isqi ya Zubair, thumma arsil al-ma' ila jarika. Ambillah air wahai Zubair, lalu alirkanlah kepada tetanggamu juga. Orang Ansar itu menukas, wahai Rasulullah, apakah kerana ia adalah sepupu anda? Wajah beliau pun langsung berubah, kemudian bersabda, Isqi ya Zubair, thumma bisil ma' hatta yarji' ila al-jidar, thumma arsil al-ma' ila jarika. Ambillah air itu wahai Zubair dan tahanlah sampai ia keluar ke dinding. Kemudian barulah engkau alirkan air itu kepada tetanggamu. Hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Ni batai pahit kita kata lalu rumah orang dulu dah, baru rumah lain, gitulah cerita Zubair ni. Tidak ada indikasi di sini bahawa beliau menetapkan hukuman ta'zir. Yang keempat ada, diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, dia mengatakan Rasulullah SAW mengadakan pembahagian hasil rampasan perang, namun tiba-tiba seorang lelaki berseluruh. Sebenarnya pembahagian ini tidak didedikasikan untuk Allah semata-mata dah. Buat kerana bukan kerana Allah, gitulah. Ibn Mas'ud menuturkan, aku langsung menghadap Nabi SAW dan membisiki perkataan lelaki tersebut kepada beliau. Maka beliau pun marah besar dan wajah beliau memerah hingga aku berangan-angan tidak pernah menyebutkannya kepada beliau. Namun sejurus kemudian beliau bersabda, Qad uziya Musa bi aktsari min hadza fa sabara. Sungguhnya Musa pernah disakiti lebih dari itu, namun dia tetap bersabar. Riwayat tersebut tidak menyebutkan bahawa beliau memberlakukan ta'zir pada lelaki tersebut. Okay, pendapat yang kuat. Menurutku, yakni Abu Malik, penerapan hukum ta'zir tidaklah wajib. Melainkan hal itu ditentukan oleh ijtihad hakim dengan syarat ia dapat dipercayai. Hal ini berdasarkan pada hadis mengenai seorang lelaki yang mencium seorang perempuan, di mana Nabi SAW tidaklah menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya. Adapun dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak pernah menginginkan balas dendam untuk dirinya sendiri dan memerintahkan untuk memaafkan cercaan orang Ansar. Sesungguhnya hal itu terkait erat dengan cercaan tidak sampai berupa kemungkaran. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah bahawa Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri pada sesuatu yang ditujukan pada diri beliau, sehingga hal itu melanggar batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah. Jadi bagi Syekh ni tidak ta'zir, tak wajib lah. Ijtihad hakim lah, gitu dah. Apa-apa pun kita kira apabila digezetkan oleh KJF kena buat hukum ta'zir, kena buat lah. Pemerintah hakim tu kena jatuh juga dah. Cuma dah ni secara umumnya dia kiranya tidak wajib lah, ataupun benda tu kena gini lah, kita kira mudah dah, benda ni tidak digazetkan oleh Allah SWT dan Rasul, kita kena bicara syarat lah, sama ada dalam parlimen ke dalam dun ke, tentukan hukumannya, dan benda tu kena bicara balik, jangan jadi SOP yang cacat merebut kita sila, kita biar jelas, sehingga benda-benda tu betul-betul memberi kesan yang baik pada masyarakat, maslahat yang baik pada masyarakat, untuk mengekan perkara-perkara yang buruk pada masyarakat, kena bicara balik dan fikir molek ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.